Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. 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 Terima kasih atas respon. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Taklimat IoT Agrobusiness Proposal AgroBiz Pro. Pertandingan ini merupakan pertandingan yang pertama kali kita adakan untuk Carnival Matematik dan Sains Komputer Robotics tahun 2022. Jadi apakah itu pertandingan AgroBiz Pro? Sebelum saya akan menerangkan mengenai pertandingan AgroBiz Pro, saya akan memperkenalkan diri saya dahululah. Nama saya adalah Intan Syafinas binti Muhammad Zizan. Saya adalah pensyarah matematik dari Kolej Matrikulasi Labuan. Saya merupakan ketua jawatan kuasa untuk pertandingan AgroBiz Pro. Jadi segala pertanyaan mengenai pertandingan AgroBiz Pro bolehlah ditanyakan kepada saya dan juga saya punya penasihat pertandingan iaitu pengurus pertandingan lah. Kita katakan kat sini Encik Muhammad Said. Encik Syed Nasir. Maafkan saya. Okay, jadi kita teruskan sajalah ke pertandingan AgroBiz Pro. So, apakah itu pertandingan AgroBiz Pro? Ia merupakan satu pertandingan yang melibatkan rancangan perniagaan ataupun business proposal. Okay, rancangan perniagaan ini perlulah berasaskan aktiviti pertanian di mana dia boleh merangkumi aktiviti seperti tanaman ke, ternakan ke, perikanan ke, industri asas tani termasuk pemasaran serta khidmat sokongan dan juga agro pelancongan. Okay, apa yang membezakan di sini adalah rancangan perniagaan tersebut wajib mempunyai penggunaan Internet of Things. Jadi kat sini ada dua lah, walaupun kami bagi secara general asas dia adalah aktiviti pertanian, tapi kami spesifik dekat sini adalah Internet of Things. Maksudnya kena guna IoT dalam sektor pertanian tapi hasilkan satu rancangan perniagaan. Begitulah. Idea rancangan perniagaan ini perlulah mempunyai ciri dan juga kriteria yang boleh akan memberi manfaat besar dalam sektor pertanian serta juga mempunyai nilai komersial yang tinggi. Maksudnya dekat sini apa yang kami harapkan daripada para peserta untuk menghasilkan satu rancangan perniagaan yang berkualiti dan juga yang realistik. Maksudnya kami tak nak main-main lah dekat sini. Yang mana kalau saya dapatlah satu pertandingan, satu business proposal tu, kalau saya bagilah dekat bank nak bayar dekat saya. Macam tu lah seolah-olahnya yang saya nak. Tapi janganlah anggap benda ni susah. Tidak. Kami akan memberi tunjuk ajar, juga memberi sedikit panduan lah supaya kebanyakan yang dekat sini mungkin tak pandai pun dalam bisnes, mungkin bukan juga jurusan pengurusan perniagaan kan ataupun jurusan perakaunan. Macam saya juga, saya adalah matematik kan, bukan juga terlibat dengan matematik perakaunan. Saya pun tidak tahu mengenai tentang rancangan perniagaan. Maka di sinilah terbitnya satu idea untuk menubuhkan pertandingan AgroBiz Pro ini. Kami nak walaupun pensyarah ataupun pelajar tersebut bukan dalam jurusan perakaunan tapi kami mampu, tapi pelajar-pelajar tersebut juga mampu untuk menghasilkan satu rancangan perniagaan. Kat sini ada dua benda lah. Satu, dia mampu untuk menghasilkan inovasi ataupun produk yang berasaskan Internet of Things dan juga boleh menghasilkan satu business proposal. Okey, apakah itu laporan rancangan perniagaan? Okey, kami akan sediakan template. Selepas daripada taklimat ini, kami akan letak kemaskinikan di dalam website kami, iaitu website Carnival Robotics tahun 2022. Di situ kami akan letak satu template di mana template tu dia memudahkanlah para peserta untuk menyediakan satu rancangan perniagaan. Di situ juga kami akan memberi idea-idea, mungkin ada YouTube kan daripada mana-mana di situ, di mana idea untuk macam mana nak buat bisnes yang berasaskan aktiviti pertanian, tambah pula kena ada IoT, macam itulah. Jadi kami akan bagi idea-idea itu supaya dia boleh generate, itu adalah contoh tapi dia boleh membuatkan orang pelajar ni berfikir lagi apa lagi yang dia boleh buat. Itulah yang itu kami akan bantulah para peserta. Okay. Kemudian laporan yang disediakan tidaklah terlalu banyak, tidaklah terlampau berjuta-juta dia punya. Tidak terlalu tebal macam tu, tidak. Kami akan bagi sampai 3,000 patah perkataan sahaja.
Yang ni tak termasuk dengan lampiran ataupun dokumen sakungan lah. Maksudnya laporan tu mesti buat dalam tidak melebihi 3,000 patah perkataan. Seolah-olah macam kita menghasilkan satu kajian tindakan lah, something like that. Okay. Dan dia mesti ada satu muka surat ringkasan Terputus. Yap, terputus. Oke. Penat cakap. Okay. Minta maaf atas masalah teknikal yang berlaku. Okay. Saya share balik semula . Okay, saya sambung balik semula tentang laporan rancangan perniagaan. Okay, laporan rancangan perniagaan ini akan disediakan satu template bagi memudahkan para peserta. Laporan tersebut juga tidak boleh melebihi 3,000 patah perkataan dan ada satu muka surat ringkasan eksekutif yang mana tidak boleh melebihi 350 patah perkataan. Jadi sebenarnya laporan rancangan perniagaan yang kita akan hasilkan ini, dia sebenarnya sangat bolehlah untuk dihasilkan oleh para peserta kita. Laporan juga perlu disediakan menggunakan mungkin medium bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. It doesn't matter lah sebenarnya. Dan laporan tersebut perlu dihantar dalam format PDF melalui borang penghantaran Google Form yang akan dimaklumkan oleh penganjur. Maksudnya kami akan memaklumkan kepada para peserta yang borang tersebut sudah ada di dalam Google website, dalam website kami dan juga boleh dihantar pada sekian tarikh lah. Tarikh ini nanti saya akan kemas kini nanti kerana kami perlukan lagi maklumat-maklumat yang terkini lah. Sekarang yang kami perlukan Putus lagi ya. Sekejap tuan-tuan, puan-puan, kita cuba solve sikit masalah teknikal kita. Tuan-tuan, puan-puan minta tunggu sebentar lah. Okay. Boleh? Boleh dah, dapat lihat. Kami dapat Okay. lihat. Maafkan saya atas masalah teknikal. Satu. Okey, jadi saya teruskan ya dengan pertandingan IoT Agrobisnes ini dijalankan sebanyak 2 kali iaitu peringkat saringan dan juga peringkat akhir. Bagi peringkat saringan di mana semua peserta akan menghantar rancangan perniagaan tersebut dan akan dinilai oleh panel juri. Panel juri ini telah dilantik oleh JK juri kami lah. Dan panel juri ini adalah panel yang bertauliah lah dan berpengalaman dalam
agrobusiness proposal ni. Rancangan perniagaan tersebut akan dinilai berdasarkan rubrik penilaian. Di sini saya ingin menjelaskan, rubrik penilaian ini bukanlah yang kami reka sendirilah. Dia tidak ada kepentingan daripada segi kami punya side. Ya, kami guna rubrik penilaian yang telah dianjurkan oleh Youth Entrepreneurship Program dan kami olah dia supaya dia kena dengan kita punya pelajar. Dan juga dapat daripada daripada panel juri lah, dapat dipersetujui oleh panel juri. Kemudian di sini, peringkat di sini akan ada 5 pasukan peserta yang dipilih oleh panel juri, di mana 5 pasukan peserta tersebut akan layak ke peringkat akhir. Okay, jadi maksudnya dekat sini peringkat saringan, kita ambil semua rancangan perniagaan daripada semua kolej yang menyertai. Kemudian kita akan nilai berdasarkan rubrik penilaian dan juga 5 pasukan yang layak akan terpilih ke peringkat akhir. Yang ini bukan kami yang pilih lah, yang ini panel juri yang akan pilih. Jadi peringkat akhir di sini akan ada pembentangan, di mana pembentangan idea rancangan ini dia seolah-olah macam program Shark Tank. Kami bagi macam itulah dia punya suasana dia. Macam program Shark Tank. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok program tu, jadi dia seolah-olah macam tu. Dia akan bentangkan di hadapan panel juri dan panel juri tu akan di-add dalam macam mana dia akan di-add tu sebagai pelabur. Di mana kat sini kami olok-olok je lah duit tu, tapi maksudnya setiap panel juri akan diberi sebanyak RM10,000 dan diorang akan melabur kepada rancangan perniagaan ataupun proposal bisnes yang idea bisnes yang menarik. Jadi itu kita pulang kepada para panel juri lah. Okay, nanti akan difurtherkan lagi lah untuk peringkat akhir ini. Pembentangan tersebut akan berlangsung selama 10 minit. Dan juga para juri akan mengemukakan soalan kepada setiap pasukan selama 5 minit sahaja. Okay, jadi untuk peringkat akhir ni dia mencabar sikit lah sebab dia ada pembentangan. Jadi apakah syarat-syarat pertandingan ini? Dia mesti berkumpulan, ada 4 orang pelajar dan juga seorang guru pembimbing. It doesn't matter lah pelajar kita tu nak jurusan perakaunan ke ataupun jurusan sains. Tapi kalau lebih bagusnya adalah campur lah supaya semua pelajar kita boleh nak buat kan. Bukan setakat kita boleh bina inovasi tersebut, bahkan dia boleh menghasilkan satu business proposal. Jadi kami mengharapkan untuk pihak kolej memberi pelajar-pelajar ini secara mix lah jurusan dia, jangan fokus kepada perakaunan saja. Kemudian untuk penyertaan, kami hanya mengambil satu kolej, satu penyertaan, satu sahaja rancangan perniagaan. Sebab dia buat secara online je kan, dan maksudnya macam mungkin boleh buat secara peringkat kolej untuk kita select mana-mana rancangan perniagaan yang terbaik untuk dihantar ke peringkat kebangsaan. Jadi kami hanya strict satu sahaja. Dan dia terbuka kepada semua pelajar Kolej Matrikulasi KPM batch 2022-2023. Jadi jurusan PD 2 tahun ke, jurusan 1 tahun ke, tak kisahlah, asalkan dia adalah batch 2022-2023. Okay, dekat sini ada tarikh-tarikh penting yang perlu diingat, tapi kan sebabkan kami tak dapat lagi further maklumat ataupun yang paling tepat, jadi setakat ini saya boleh beritahu tentang pendaftaran saja. So untuk tarikh tutup pendaftaran, kami minta 26 Ogos 2022 supaya kami boleh createkan satu Telegram channel dan kami akan bagi banyak info dekat dalam Telegram tu. Mungkin updated maklumat ke, jadi selain daripada Google site, mungkin kami akan bagi juga dekat Telegram channel. Dan ini isi borang pendaftaran ni boleh ambil dekat Google Form lah yang boleh diperolehi di laman Sesawang Carnival Robotics tahun 2022. Itu adalah pendaftaran lah. Kan, lepas dah pendaftaran tu sebenarnya dia tak adalah daftar lepas tu dia tak buat apa-apa, dan sebenarnya dia ada masa seolah-olah kalau contohnya kita buat pada bulan September, pada bulan 10, September, Oktober, pada bulan Oktober, kalau kita buat pada bulan Oktober, itu pada yang rancangan asal lah kan. Kalau buat pada bulan Oktober, kita akan ada selama sebulan sebenarnya untuk peserta ini hasilkan satu business proposal. Dia sangat applicable lah sebenarnya. Tapi kalaulah berlaku tundaan kan, ada tunda, jadi dia lama sikit lah.
Sebab itulah kami kalau boleh nak buat paling awal ni, daftar je dulu, select je dulu apa budak-budak ni, pelajar-pelajar ni, kemudian cuba untuk ni lah. Minta maaf sebab tengah azan sekejap saya berhenti sekejap. Baiklah, kita kembali semula kepada kita punya taklimat. Okey. Jadi kita daftar dulu pelajar-pelajar kita. Kemudian kita cuba untuk guide mereka, pensyarah-pensyarah pembimbing cuba untuk guide mereka melalui yang kami bagi template tersebut. Kemudian kita hantar business proposal itu 2 minggu sebelum karnival berlangsung. Jadi kalaulah karnival tu bulan 10, jadi kami akan beritahulah tarikh dia bila. Tapi dia mesti 2 minggu sebelum karnival. Jadi bila dah hantar 2 minggu sebelum karnival, pada waktu itulah panel juri akan menilai business proposal para peserta. Kemudian keputusan 5 pasukan peserta yang terpilih akan diumumkan 2 hari sebelum karnival. Jadi selepas kami dapat result daripada panel juri, kami akan umumkan 2 hari sebelum karnival berlangsung. Ini pun tarikh dia akan dikemaskinilah dan dia akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Bagi peringkat akhir pula, pembentangan selama 10 minit di hadapan juri dan ini berlaku secara online lah. Teknikal pertandingan online ni nanti kami akan beritahu kemudian. Mungkin hanya pada certain peserta sajalah yang terpilih. Dan tarikh dia juga akan dikemaskini di laman sesawang Carnival Robotics tahun 2022 dan juga channel kami nanti, channel Telegram. Maka habislah sudah kami punya taklimat pertandingan agrobusiness proposal. Jadi saya bukalah soalan. Okey, saya ada satu soalan daripada chat, di chat kan. Okey, dia kata Puan Siti Nordiana cakap, boleh share tak rubrik penilaian sekali? Setelah dibincang dengan ahli jawatan kuasa kami tidak tidak share lah rubrik penilaian tersebut. Kami hanya bagi ni je, kan kami bagi template tu, sebenarnya template tu dia dah kena dah dengan rubrik penilaian tu. Jadi sebenarnya follow template tu dah okey dah.
Sebab dia memang kami buat tu sama. Template tu dengan rubrik penilaian tu sama sebenarnya. Ya, sama-sama. Ada lagi soalan? Ya, Encik Muhammad Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, yang produk IoT tu kita kena siapkan produk tu ke dia dummy saja? Sebenarnya untuk produk ni, inovasi produk ini actually prototype pun boleh je, dia acceptable juga prototype. Tapi sebenarnya dia kena real lah, dia kena realistik lah prototype tu pun. Walaupun dia prototype tapi dia still kena realistik lah. Maksudnya kalau ada prototype tu, kalau contoh terpilih untuk pembentangan, memang kena bawa lah prototype tu. Dan tunjuk kepada para juri. Tapi kena cakap lah, ni prototype saja, macam tu lah. Maksudnya kalau contoh macam produk IoT tu, maksudnya kalau kita buat package macam maksudnya nanti kita kalau klien kita ambil, baru kita pasang tu kira macam mana? Tu pun boleh juga. Itu adalah idea lah, idea rancangan pertandingan, idea rancangan perniagaan tuan lah. Maksudnya boleh lah tuan kata, okay tuan boleh pergi pasarkan dekat, contohnya tuan punya idea adalah tuan buat alat ni dan tuan nak pasangkan dekat sini. Jadi tuan kena beritahu lah macam mana nak apa package yang tuan ada untuk pasangkan, berapa harga dia, macam tu. Dia kena compilekan semua tu dekat dalam business proposal tersebut. Ya, Cik Said. Okey, izinkan saya. Okey, sekejap ada echo sini ya. Okey, tuan-puan, bercakap tentang produk tu, memang kita ada banyak soalan tentang adakah kita nak kena tunjuk barang tu. Sebenarnya yang kita perlu tunjuk di sini ialah rancangan perniagaan tu, tuan-tuan. Jangan tumpukan kepada alat tu. Alat tu katakanlah tuan-tuan beli saja ataupun tuan-tuan hanya kita tidak menilai alat tu. Kita tidak menilai langsung alat tu. Kalau tuan-tuan bawa alat tu dummy hanyalah sebuah kotak, contohnya lah, sebagai contohnya tuan-tuan letak satu kotak, inilah alat tersebut. Kita tidak akan nilai alat tu berfungsi macam mana, alat tu berfungsi elok atau tidak. Tak perlu yang tu, tuan-tuan. Yang perlu tuan-tuan jawab yang akan ditanya oleh juri ialah tentang perniagaan. Rancangan perniagaan, tuan-tuan. Bukan tentang bagaimana alat tu berfungsi. Tidak. Katakanlah tuan-tuan kata alat tersebut hanyalah dibeli oleh contohnya tuan-tuan beli daripada satu syarikat dan kemudian tuan-tuan markup price dia, katakanlah harga barang yang tuan-tuan beli alat IoT tu, tuan-tuan beli daripada vendor tu, pengeluar katakanlah 2,000. Jadi tuan-tuan mungkin akan jual dengan harga 5,000. Alasan mengapa tuan-tuan jual 5,000 tu mungkin juri akan tanya kenapa jual dengan harga 5,000 sedangkan barang tu kos dia baru 2,000. Jadi di situ pelajar perlu mempertahankan keputusan dia untuk mengatakan bahawa harga jualan mestilah 5,000. Maknanya tuan-tuan kena faham bahawa pertandingan ni bukan pertandingan macam KIK tu. Macam KIK dia kena terang alat tu. Tidak ada langsung soal jawab tentang perniagaan. Yang ditumpukan ialah alat. Dalam agro biz plan ni pula ditumpukan kepada perniagaan tu sendiri. Juri tidak akan ambil markah pun pada sejauh mana canggihnya alat tu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan jual servis, kemungkinan tuan-tuan boleh tak perlu pun fikirkan tentang alat tersebut. Alat tersebut mungkin hanya disebut namanya saja. Macam tu. Okay, kalau ada apa-apa yang tidak pasti boleh tanya lagi. Assalamualaikum tuan. Okey, saya nak tanya, adakah macam contoh kalau kita membina satu app
adakah jadi dikira apa IoT juga ke ataupun consider alat ke ataupun macam mana tu tuan? Katakanlah kita bina apps untuk kawal tuan-tuan, katakanlah apps tu dia mengawal kebun lah kita anggap. Apps tersebut saya berpendapat juri tak berminat pun nak tengok apps tu. Yang dia mungkin akan tanya kos kepada okey, contohnya bila katalah package, tuan-tuan nak jual barang tu. Barang tu menyediakan apps, menyediakan sensor, menyediakan alat sekian. Dengan kos 1,000. Jadi tuan-tuan saya rasa markah kepada app tu tidak perlu pun. Malah kalau tuan-tuan tak ada pun app tu, tetapi tuan-tuan kena nyatakan apps tu. Mungkin tuan-tuan tengok dekat pergi telefon, mungkin tuan-tuan tengok satu iklan di internet, dia ada satu syarikat tu dia jual satu alat. Tuan-tuan perlu berunding dengan syarikat tu. Contohnya pelajar tuan-tuan, dia email syarikat tersebut untuk dapatkan quotation barang tersebut. Katalah quotation tu 5,000. Jadi tuan-tuan yang perlu buat ialah pelajar dia kena ada rancangan perniagaan untuk kos jualan tu. Kos dan juga jualan harga tu termasuk dengan apps. Di sini kita tak mau tuan-tuan pergi buang masa mencipta apps. Tak perlu semua tu. Walaupun perniagaan tuan-tuan mungkin kos dia, mungkinlah dia punya bajet bisnes tu hanyalah mungkin 100,000. Ada satu lagi grup dia punya plan tu, dia punya plan perniagaan tu sampailah 1 juta. Kita takkan kata juri profesional tentu dia faham bahawa perniagaan yang macam ni tak perlu pun 1 juta. Perniagaan yang melibatkan negara Asia mungkin dia perlu kepada 1 juta. Yang kita nak ialah rancangan perniagaan ni realistik tuan-tuan. Dia bukan satu perniagaan yang olok-olok saja. Kita boleh mock up saja bahagian apps, bahagian reka bentuk tu. Alat IoT tu. Jangan tumpu kepada benda tu. Tuan-tuan beli pun tak apa. Kalau tuan-tuan beli, pastikan tuan-tuan ada quotation daripada syarikat tersebut. Itu kita anggap sebagai bonus lah, sebab bila juri baca macam tadi kita punya pensyarah kita kata tadi, dia kata kalau kita hantar proposal ni kepada bank akan menganggap kata ini betul-betul perniagaan. Dia bukan lagi hanyalah satu omong-omong kosong ataupun rancangan perniagaan yang olok-olok. Dia nampak betul-betul sebenar. Walaupun barang tu sebenarnya dia beli. Dia bukan barang IoT tu beli. Maknanya cuma kita tak mau dia buat satu rancangan perniagaan katakanlah yang tidaklah ada langsung unsur-unsur IoT, maka di situ kita menganggap kata dia macam perniagaan yang tidak ada kaitan dengan IoT. Mungkin dia akan hilang markah di bahagian tu lah. Contohnya kita ada contoh kita akan bagi nanti, ada orang jual jeruk di Kedah. Dia hanya IoT dia hanyalah di bahagian di mana pembeli dia boleh order daripada internet dan dia boleh tengok dia punya proses pembungkusan tu daripada sistem online dia. Maknanya kita tempah barang tu terus kita nampak dia sedang bungkus, dia sedang penghantaran, semua kita boleh nampak secara online. Itu kita dah boleh anggap sebagai satu sistem IoT. Sedangkan syarikat tu dia bukan membeli, dia bukan mencipta pun sistem tu, dia hanya beli dia beli sistem tu. Tapi oleh kerana dia dah masukkan dalam rancangan perniagaan, maka dia akan jadi satu kos yang dia perlu tanggung. Saya harap penerangan saya mungkin jelas lah kan. Ada apa-apa lagi soalan tuan-tuan? Okey, terima kasih tuan, jelas. Jadi ada apa-apa lagi soalan yang boleh dikemukakan? Oh ada. Ya. Siapa raise kan? Ada? Kita ni bukan pertandingan benda tu. So kena jadi kita boleh buat conclusion dekat sini lah yang Agrobiz Pro ni kita bukan nak fokuskan kepada alat
produk tersebut. Kita nak fokuskan kepada idea rancangan perniagaan tersebut. Kita nak tengok, sebab tu dekat sini dia cakap idea rancangan perniagaan tersebut hendaklah mempunyai ciri-ciri ataupun kriteria yang kalau kita boleh bagi manfaat lah dalam sektor pertanian. Contohlah saya boleh bagi tahu lagi lah. Kalau kita tengok dekat Farm Fresh kan, sekarang ni Farm Fresh dia tengah guna satu Internet of Things tau. Nama dia bagi tahu tu adalah digital lah, digital teknologi yang digunakan, di mana dia boleh tahu berapa liter dia punya susu boleh dihasilkan pada tahun ni, berapa. Jadi maksudnya dekat situ dia dah ada guna perniagaan dia ada guna Internet of Things. Dan disebabkan itu juga mungkin dia ada markup cost untuk cover dia punya penggunaan internet tu tadi. Jadi itu adalah salah satulah bisnes yang menggunakan IoT dalam sektor pertanian. Kenapa kita fokuskan dekat sektor pertanian? Sebab sekarang ni kita memang sekarang pun government pun tengah memang nak membangunkan, nak membangkitkan minat kepada para pelajar kita, terutama sekali golongan muda lah, untuk minat kepada pertanian. Kenapa? Sebab pertanian ni dia cakap kita lah orang-orang muda-muda ni duk cakap pertanian ni untuk mak-mak je, untuk bapak-bapak je, untuk orang tua. Jadi kita tak mau dah ada mindset macam tu. Jadi apa yang kita nak bangkitkan minat ni katanya, sebab bila kita ada unsur IT je, maka remaja ni dia seronok lah. Jadi kita nak ada unsur tu. Bila kita ada, jadi dia kata kita bukannya main-main je, kita pun boleh buat duit. Maksudnya bukan sekadar main internet ataupun digital ke apa kan, tapi kita boleh juga menghasilkan satu sumbangan lah kepada negara, terutama sekalinya kita boleh meningkatkan ekonomi negara. Jadi aim kami adalah satu saja, untuk menghasilkan untuk mendapatkan apa sahaja idea rancangan perniagaan yang mana tahulah mungkin tuan-tuan ataupun puan-puan terpilih, manalah tahu ada orang berminat ataupun ada pelabur yang betul-betul berminat dengan tuan-tuan puan-puan punya rancangan perniagaan. Maka di situ dapatlah duit. Kan? Kita bukan masuk sia-sia saja, okey. Cumanya kat sini kami hanya bagi platform lah kan, dah dapat tanggungjawab ini. Jadi kami sediakan satu platform pertandingan yang macam ini. Semoga dia memberi manfaat lah kepada kita punya pesyarah dan juga pelajar. Ada apa-apa lagi yang boleh saya bantu? Dia nampak sebenarnya susah tau, tetapi sebenarnya dia sangat senang. Sebab kalau orang yang suka meniaga ni, dia ada banyak idea. Tapi kalau kita pun terikat, tak fokus dengan kita punya kalau kita pun tak ada idea, tapi sebenarnya kita jangan anggap kita tak ada idea. Sebenarnya pelajar kita ada banyak idea. Nanti adalah pelbagai jenis lah tu idea yang dia boleh keluarkan. Cumanya dekat sini kami fokuskan adalah, kami dah bagi fokus iaitu sektor pertanian dan juga penggunaan Internet of Things. Tapi dia jangan cakap kosong je lah. Maksudnya kena bagi tahu betul-betul. Kena specify apa yang kita nak buat. Contohnya nak guna digital ni dekat dalam ni. Atau macam ni lah, kita buat khidmat servicing. Contohnya saya punya servicing macam Richwork tu, business Richwork tu, dia buat servicing kan. Yang mana dia bagi servis pasal business. Jadi mungkin kita boleh tukar idea dia. Idea perniagaan kita adalah kita buat servicing tapi pasal Internet of Things dalam pertanian. Macam tu. Kita buat servicing macam tu. Mungkin kita ada package pertama, package online. Package kedua, package yang kita online dan juga bersemuka. Adalah package dia. Jadi benda-benda tu lah yang kita kena bagi tahu dekat dalam business proposal kita. Jadi bila kita tengok tu, betul lah, maksudnya dia boleh dapat keuntungan daripada sini, daripada package pertama dengan package kedua. Yuran tu, bagi tahu berapa yuran yang kita kenakan untuk setiap ni. Kemudian duit yang kita dapat tu kan, modal dia untuk bagi dekat, contoh kalau kita buat online, mungkin kita perlukan bayar internet. Jadi kita senaraikan lah, cost dia untuk bayar internet, ataupun cost dia untuk bagi dekat penceramah tu, betul, ataupun kita ada buat kerjasama dengan Mardi. Jadi kita kena bagi tahu juga apa yang kita dapat daripada Mardi. Mungkin kita kata kami sediakan platform ni, Mardi tolong datang je, macam tu lah. Jadi kita kena spesifikkan benda-benda macam tu. Saya tak boleh bagi tahu semua, habislah saya punya idea nanti kan, macam tu. Jadi
sendiri macam mana kita nak menghasilkan satu rancangan perniagaan yang melibatkan pertanian dan juga Internet of Things. Saya dah bagi banyak dah tu. Tapi tak apa, jangan risau. Saya akan bantu anda semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, terutama sekali pelajar untuk macam mana nak createkan satu rancangan business proposal yang bagus. Jadi kami akan bagi template dan kalau tidak faham dan risau boleh tanya kami. Terutama sekali untuk kolej matrikulasi kejuruteraan lah sebab tak ada jurusan perakaunan kan. Kami mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan punya ni lah soalan ke ataupun ketidakfahaman mana-mana. Tapi kalau metrik-metrik yang lain pun kalau apa yang ada jurusan perakaunan untuk menanya pun boleh je, tak ada masalah. Ada apa-apa lagi saya boleh bantu? Ya, baguslah itu disebabkan kami di Kolej Sarawak pun tak ada perakaunan dan mungkin kami akan banyak soalan. Walau bagaimanapun macam kefahaman kasar saya di sini, Puan, daripada juga daripada penerangan penjelasan pencerahan daripada Tuan Syed tadi, ianya seperti how to move services from a product from A to B and how to create interest whereby we are targeting these Z generation and using IoT dan sebagainya. It's very much like servicing but in the modern era. So, itu yang saya lihat dan sebagainya, which to me is very very good sebab kita nak bangkitkan kesedaran daripada generasi muda ini bahawa pertanian itu bukannya yang cara dulu-dulu yang padi dan sebagainya, padi lah itu, paper lah sebagainya, but try to see how science plays a part in creating interest seperti yang I think that's very very interesting. Memang ya macam sukar tetapi I think I got some of the idea. I think it's a very very good thing. Sebab kepada awalnya Agrobiz Pro ni professional, saya ingatnya macam professional, but basically when you start saying that if we were to propose this to any bankers and they will grab it, mereka this is good for the future. This is very futuristic and very advanced. So I think that's what you're trying to get. Ya, betul. Very good lah. Thank you Sir James. Thank you. Ada lagi soalan yang saya boleh jawabkan? Kalau tiada, kita boleh tamatkanlah taklimat kita pada hari ini. Boleh? Terima kasih semua atas sokongan dan perhatian tuan-tuan. Nanti jangan lupa ya isi borang pendaftaran. Okay, terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan. Okay, teacher all. Thank you Encik Azmin.